Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 5 Januari 2022. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai cuaca, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter atau YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan dengan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Baik, setakat hari ini jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah sebanyak 3,270 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,773,156 kes dan kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah sebanyak 39,682 dan sebanyak 64.6% ditempatkan di hospital dan 52.3% berada di unit rawatan rapi dan sekurang-kurangnya 79.7% telah mendapat suntikan dos pertama. Baik, tular di media sosial bahawa terdapat dakwaan empangan durian tunggal akan membuat pelepasan air dan menurut Badan Kawal Selia Air Melaka BKSA, paras empangan durian tunggal dan empangan jus telah mencapai tahap 100%. Namun setakat ini Kerajaan Negeri Melaka tidak membuat sebarang keputusan untuk melepaskan air dari kedua-dua empangan ini kerana kadar limpahan yang berlaku adalah terkawal iaitu hanya melalui sistem spillway sedia ada. Oleh itu kenyataan yang ditularkan berkaitan pelepasan air empangan durian tunggal adalah tidak tepat dan adalah merujuk kepada pintu air di sungai yang dibuka bagi melancarkan aliran air. Juga tular di media sosial bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengeluarkan sijil berkenaan prostat kanser kepada Kidney Disease Research Centre. Untuk maklumat orang ramai, KKM tidak pernah mengeluarkan sebarangan sijil untuk merawat kadar kanser prostat kepada badan berkenaan. Baik, orang ramai yang mempunyai keraguan mengenai panggilan yang diterima kononnya dari bank dinasihatkan agar berhubung terus dengan bank anda sekiranya ragu-ragu dengan panggilan tersebut. Antara modus operandi yang digunakan adalah dengan menggunakan nombor telefon mudah alih atau nombor yang tidak dikenali untuk menghubungi anda dan seterusnya. Anda juga boleh mengenal pasti penggunaan ayat yang digunakan iaitu lebih kepada mendesak mangsa. Selain dari itu, berlaku transaksi perbankan yang mencurigakan diikuti dengan pautan yang juga mencurigakan. Baik, ini adalah pemakluman mengenai amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di Pulau Pinang iaitu di barat daya, seberang perai utara, seberang perai tengah dan seberang perai selatan. Seterusnya di Perak iaitu di Keriat, Larut, Matang dan Selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk, Hilir Perak dan Mualim. Selain itu juga di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan iaitu Semeremban, Port Dickson dan juga Rembau. Baik, berikut pula adalah pemakluman mengenai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 4 Januari 2022. PKPD Felda Keratung 5 Rompin Pahang akan berlangsung melalui esok sehingga 19 Januari depan, manakala tiada pelanjukan dan penempatan PKPD dilanjutkan dalam masa terdekat. Seterusnya, video tular papar kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengiringi beberapa lori balak di kawasan Gua Musang, Kelantan sebenarnya sedang melaksanakan operasi khas lori balak. Menerusi operasi itu, JPJ menahan 30 lori balak di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang dan bertindak membuat pemeriksaan sebelum kesemua lori berkenaan diarahkan untuk ditimbang di stesen penguatkuasa mentara diiringi kenderaan rasmi JPJ. JPJ dalam kenyataan memaklumkan tindakan kenderaan JPJ mengiringi lori-lori itu bagi memastikan pemandu lori terlibat tidak meloloskan diri daripada kawalan JPJ. Ia juga merupakan satu daripada prosedur operasi standard SOP JPJ bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Justru pihak JPJ menyelar perkongsian video tular yang dilihat mencalar imej JPJ selain menimbulkan persepsi negatif orang ramai. JPJ tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan susulan dengan membuat laporan polis sekiranya
Sekiranya tuduhan negatif menggugat kredibiliti dan imej JPJ dalam melaksanakan tugas rutin. Selain itu, melalui operasi berkenaan, JPJ telah mengeluarkan 56 notis kesalahan melibatkan Seksyen 82-1 Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010, Seksyen 224 APAD 2010 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, 11% kawasan hutan yang belum diteroka perlu dipelihara bagi mengelak tragedi buruk seperti banjir besar. Pemeriksaan alam sekitar melibatkan masyarakat perlu diberi penekanan selepas pelbagai akta, peraturan, polisi dan garis panduan yang diwujudkan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Azlan Maan, langkah tersebut perlu untuk mengelak berlakunya malapetaka pada masa hadapan. Seterusnya, mendatangkan kesusahan kepada rakyat. Saya telah menegaskan untuk negeri Perlis ini untuk kita tidak melalui tragedi yang sama. Di dalam perancangan pembangunan kita harus mengambil kira akan keadaan semula jadi negeri ini. Ya, kita ada laluan-laluan air semula jadi yang kita tidak boleh ganggu. Ya, kita tidak boleh tutup. Ini yang kita kena improvise jalan-jalan air yang sedia ada ini, yang semula jadi itu. Kalau kita ganggu dia dan akhirnya dia akan menimbulkan implikasi-implikasi yang lain, ya, seperti mana banjir dan sebagainya. Baik, bilangan penduduk terjejas banjir di Sabah yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus meningkat. Seramai 3,385 penduduk terjejas berlindung di 30 PPS setakat 8 pagi tadi. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Sabah Kota Marudu mencatatkan bilangan penduduk terjejas tertinggi iaitu seramai 2,668 orang daripada 1,120 keluarga. Seramai 319 penduduk daripada 120 keluarga pula ditempatkan di 4 PPS di Pitas. 7 PPS di Telupit pula dibuka membabitkan 216 penduduk terjejas. Manakala di Sandakan seramai 45 penduduk daripada 7 keluarga ditempatkan di sebuah PPS. Baik, kelewatan jadual perjalanan perkhidmatan MRT laluan Kajang pagi ini disebabkan masalah teknikal di stesen MRT Filio Damansara. Rapid Rail Sdn Bhd selaku operator perkhidmatan MRT menjelaskan masalah itu berpunca daripada salah sebuah tren bernombor 22 telah mengalami masalah teknikal ketika menghampiri stesen berkenaan. Pihak Rapid juga telah mengaktifkan pelan servis alternatif dengan menggunakan satu landasan antara stesen Filio Damansara dengan stesen Semantan. Pengguna dari arah kawasan Central perlu turun dan mendapatkan tren perantara di stesen Filio Damansara ke stesen Semantan dan seterusnya meneruskan perjalanan seperti biasa. Sebaliknya, pengguna dari arah Kajang perlu turun dan mendapatkan tren perantara di stesen Semantan ke stesen Filio Damansara. Baik, Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank NUBE menyokong tindakan kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran lanjut caruman KWSP bagi tujuan kecemasan seperti bencana. Jelas Setiausaha Agungnya J. Solomon, perkara dilaksanakan ia bakal membawa kesukaran kepada 3.6 juta ahli yang kini hanya mempunyai simpanan kurang RM1,000. Pengeluaran simpanan KWSP juga bakal menyukarkan sebahagian besar pencarum B40 apabila bersara nanti. Hal ini disokong statistik KWSP mengenai status simpanan persaraan pekerja selepas pelbagai pengeluaran diluluskan di bawah skim iLestari, iSinar dan juga iCitra. Baik, tiada sebarang limpahan air berlaku di sekitar Kuala Selangor akibat fenomena air pasang besar. Pemantauan di sekitar kawasan tersebut mendapati aras air di kebanyakan lokasi masih terkawal iaitu di bawah paras 5 meter. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Selangor, Ismail Zakaria, berkata seramai 33 anggotanya digerakkan mengikut giliran penugasan memantau seluruh kawasan di Kuala Selangor. Pemantauan sebanyak 2 kali di waktu pagi, di awal pagi, dan kali kedua adalah di waktu petang
di mana kita menjangkakan ketinggian air sehingga 5 meter sebagaimana ramalan daripada Pusat Hidrografi Center lah. Dan pemantauan adalah bersama dengan jentera lah, dan kita standby juga bersama sampan di atas untuk jika berlaku sebarang kecemasan ataupun perkara yang tidak diingini untuk kita respon segera. Baik, seterusnya kita akan ke laporan khas yang disediakan oleh sahabat saya, Sahih Samsudin, dengan tajuknya Penangguhan Umrah, Kawalan dan Pencegahan Omikron. Silakan Sahih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Sahih Samsudin, dalam segmen laporan khas Pastikan Sahih. Baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan untuk menangguhkan ibadah umrah buat sementara waktu. Ramai yang kecewa dan ada juga syarikat pelancongan yang terkesan akibat pengumuman ini. Mengapakah kerajaan Malaysia bertindak untuk menangguhkan ibadah umrah? Daripada 966 presumptive Omicron, 750 daripada jemaah umrah yang tiba daripada Arab Saudi, 78%. Ini daripada 21 hingga 29 Disember. Ini data terkini. Berikutan penularan jangkitan Omikron, kerajaan pada 1 Januari 2022 mengumumkan untuk menangguhkan ibadah umrah buat sementara waktu berkuat kuasa 8 Januari 2022. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, penangguhan ini bertujuan memperlahankan penularan varian Omikron COVID-19 dalam negara kerana berdasarkan data hampir 78% presumptif jangkaan Omikron baharu adalah daripada jemaah umrah. Penangguhan ini juga adalah susulan kebimbangan terhadap penularan varian berkenaan akibat ketidakpatuhan jemaah umrah kepada prosedur kuarantin kediaman masing-masing yang menyebabkan berlakunya jangkitan dalam kalangan ahli keluarga mereka. Kebolehjangkitan Omikron adalah lebih besar berbanding varian Delta, dan jika denominator kes lebih besar, sudah pasti kemasukan ke hospital dan unit rawatan rapi ICU lebih tinggi, seterusnya memperlahan usaha kita menuju fasa endemik. Tidak ada mana-mana menteri, there's no Muslim minister that wants to do this. Least of all for me. I know how important this is. Tidak ada menteri beragama Islam yang nak tangguhkan ibadah umrah. Tetapi ini perkara yang serius, ya. Ini bukan tweet di social media, ini bukan video di TikTok. This is your life. Penangguhan ibadah umrah buat rakyat Malaysia akan berkuat kuasa bermula 8 Januari 2022. Tidak akan ada perjalanan mengerjakan umrah selepas 7 Januari sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Bagi jemaah yang akan berlepas ke Tanah Suci pada tarikh sebelum 8 Januari 2022, mereka dibenarkan untuk meneruskan perjalanan tetapi perlu menjalani kuarantin sekembalinya mereka ke Malaysia. Bagi jemaah yang akan pulang ke Malaysia, mereka perlu mematuhi perkara-perkara yang berikut: melakukan ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 2 hari sebelum tarikh berlepas, melakukan ujian RT-PCR pada hari ketibaan, menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian selama 7 hari di stesen kuarantin. Sekiranya bergejala, lakukan ujian pengesanan COVID-19 menggunakan ujian kendiri RT-KAG, melakukan ujian RT-PCR pada hari kelima. Sekiranya tiada lanjutan kuarantin dan keputusan ujian RT-PCR pada hari kelima adalah negatif, mereka akan diberi pelepasan dari perintah pengawasan dan pemantauan pada hari ke-8. Realitinya kita belum menang. Justru diharapkan agar seluruh jemaah Malaysia mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam usaha membantu mengurangkan penularan Omikron dan juga memperlahankan peningkatan kes COVID-19. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Kita akan ke hebahan aktiviti yang akan dilakukan dalam masa terdekat ini. Jangan lupa untuk saksikan bicara dari rawat banjir elak penyakit berjangkit bersama Dr. Yazli Yuhana, iaitu pakar penyakit berjangkit Hospital Ampang Puteri, malam ini jam 9 malam. Baik, seterusnya untuk info cuaca yang terkini dan sahih, muat turun aplikasi My Cuaca melalui Google Play dan juga di App Store.
Dan bagi mendapatkan info banjir, anda boleh semak di publicinfobanjir.water.gov.my. Dan untuk maklumat kawasan terjejas banjir dalam situasi banjir, jangan leka bahawa COVID-19 ada dalam komuniti. Baik, ini adalah Bantuan Keluarga Malaysia BKM 2022. Ada kaedah berkaitan dengan kaedah permohonan boleh dilakukan melalui dua cara. Secara dalam talian iaitu di bkm.hasil.gov.my ataupun secara manual di kaunter perkhidmatan bantuan khas kerajaan BKK dibuka di setiap cawangan LHDNM. Baik, program Quick Win bantuan geran kepada koperasi orang asli tahun 2022. Tawaran bantuan geran adalah terhad kepada 15 buah koperasi orang asli sahaja. Dan untuk maklumat lanjut permohonan dan pakej bantuan geran boleh didapati di laman sesawang rasmi JAKOA, juga di laman media sosial Facebook JAKOA dan juga di Pejabat JAKOA daerah. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Januari 2022. Diterbuka kepada semua koperasi orang asli bawah JAKOA. Had maksima bantuan geran sehingga RM20,000 dan bantuan geran meliputi peralatan ICT, kelengkapan homestay, ekor pelancongan dan kelengkapan peruncitan. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Teruskan bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang. Dan itu saya Azizana Alam. Assalamualaikum.